أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج من منهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما اللهم آمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala pujian, segala sanjungan, segala ketaatan dan kepatuhan hanya layak dan milik bagi Allah Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, ya? Kerana kebesaran dan keagungannya, kerana kebijaksanaan, kasih sayang dan kepemurahannya kepada kita yang terlalu banyak, maka tidak layak kita meletakkan pujian dan sanjungan kecuali hanya kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga perkongsian-perkongsian yang lepas sedikit sebanyak telah menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah sentiasa memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Al-Quran dan juga sunnah Nabi, hadis Nabi SAW, supaya kita yakin dan kita benar-benar merasa mulia menjadi hamba kepadanya kerana kebesarannya, keagungannya dan kesempurnaannya sebagai Rabbun, sebagai Ilahun, dan juga pada sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya, juga nama-namanya. Jadi dalam perkongsian yang lepas saya telah menegaskan bahawa sebagai hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman pada kitab, wajib kita mengisbatkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat sebagaimana yang telah diisbatkan oleh Allah sendiri di dalam Al-Quran, ya, dan juga melalui hadis-hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang sahih. Kita mesti mengisbatkan tanpa rasa ragu-ragu, tanpa rasa bimbang, kerana Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya, dan Allah Maha Bijaksana. Apabila dia menyebut tentang sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya, tentang nama-namanya, wajib kita terima tanpa kita bimbang, takut dan ragu-ragu. Tak perlu kita membuat apa-apa perubahan, apa-apa cadangan atas rasa keraguan dan ketakutan kita. Sekiranya kita mengisbatkan bagi Allah nama-nama atau sifat-sifat tertentu yang kita khawatiri akan menyebabkan dia menyerupai makhluknya. Kerana kita yakin laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah SWT. Allah adalah Khaliq, dia yang Maha Pencipta, tidak akan sama dia dengan makhluk. Sifat makhluk tidak sama dengan sifat penciptanya, iaitu Allah SWT. Dan jangan bimbang. Dan seterusnya, hari ini kita akan teruskan bagaimana Allah memperkenalkan kepada kita bahawa dia adalah Rabb, dia adalah Ilah yang mempunyai nama-nama yang mulia. Walillahil asma'ul husna, dan hanya bagi Allah nama-nama yang paling mulia, yang paling baik. Jadi mari kita lihat bagaimana Allah memperkenalkan keesaan dirinya sebagai Rabb, sebagai Ilah, pada sifat-sifat dan nama-namanya yang terbaik. Ya, kita lihat secara lebih detail sikit sambungan daripada perkongsian lepas. Allah menegaskan kepada kita perkara pertama yang kita nak tahu, yang kita kena terima. Allah menegaskan dan memberitahu kepada kita melalui firman-Nya bahawa dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 180, bahawa dia mempunyai nama-nama yang terbaik dan yang paling mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan hanya bagi Allah, hanya milik Allah SWT nama-nama yang terbaik, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya, sesuai dengan keesaannya, nama-nama yang terbaik, yang paling mulia, ya? Segala-galanya menunjuk kepada kemuliaan, ketinggian, keindahan, kesempurnaan. Fad'uuhu biha, maka bermohonlah, berdoalah
Berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama ini. Allah memberi kita satu cara, kaifiah yang diajarkannya kepada kita agar kita berdoa memohon kepada Dia dengan kita menggunakan nama-namanya, menyebut nama-namanya. Oleh itu kita orang Islam kena tahu nama-nama Allah. Kita kena tahu, bukan sekadar hafal, kita kena kenal dan mengetahui nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setidak-tidaknya 99 nama yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu nama sebut, kita tahu maksudnya, dan kita boleh gunakan nama-nama tersebut di dalam doa-doa kita memohon pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Ada permasalahan-permasalahan dari segi akidah, golongan-golongan tertentu yang menyalahgunakan, yang menyimpang dalam konsep keimanan, pegangan akidah pada nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya dah sebut sedikit pada perkongsian lepas. Ada yang mengisbatkan sebahagian sahaja, ada yang menafikan sebahagian, ada yang mentakwil nama-nama Allah yang merujuk pada sifat-sifatnya, perbuatannya, sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya tidak wajar berlaku bagi orang yang beriman. Kita jangan sekali-sekali tergolong di kalangan orang-orang yang menyimpang daripada kebenaran dalam urusan nama-nama Allah. Mereka nanti kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ada berbagai bentuk, tuan-tuan, berbagai bentuk ilhad dalam perkara ini. Kita akan lihat insya-Allah selepas ini. Baik. Firman-Nya lagi dalam surah Al-Isra ayat 110, surah yang ke-17 ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila. Katakanlah Muhammad pada umatmu, ud'ullaha aw ud'ur rahman, panggillah Allah, berdoalah dengan menyebut nama Allah ataupun dengan menyebut nama-namanya lain seperti Ar-Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Doa Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan nama yang mana saja yang kamu seru, panggillah dia, kerana dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suara kamu dalam solatmu, dan janganlah pula kamu merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua-duanya. Itu bab lain. Tapi nak ceritanya, Allah menyeru kita berdoa, memanggilnya dengan lafzul jalalah Allah, atau dengan namanya yang lain seperti Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Ghaffar dan sebagainya. Ada 99 nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah memperkenalkan kepada kita bahawa dia ada nama dan dia suruh kita gunakan, manfaatkan nama-nama dia yang sempurna ini di dalam berdoa kepadanya. Firman-Nya lagi dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat 8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah la ilaha, yang tiada ilah, al-ma'bud bil haq, yang berhak diabdikan diri kepadanya, illahu, kecuali dia. Lahul asma'ul husna, bagi ilah yang Maha Esa ini, bagi Allah yang Maha Esa ini ada nama-nama yang terbaik, nama-nama yang indah, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan ketinggian, kemuliaan dan keagungannya. Amat layak Allah mempunyai nama-nama yang baik kerana kesempurnaannya. Firman-Nya lagi, tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Al-Hashr, surah 59 ayat 24, wal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Kita sepatutnya baca pada ayat 23, maaf kita baca daripada ayat 23, surah Al-Hashr ayat 23, wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dia Allah yang tiada ilah selain dia. Al-Malik, raja, raja yang berkuasa, yang memiliki segala yang di bawah kekuasaannya. Dia bukan sebarang raja. Kita mungkin ada antara kita ni raja, keturunan raja, tapi kita tak ada kuasa, tak memiliki apa-apa. Tapi Allah ilahun wahid, ilah kita Allah ini Malik, dia raja yang memiliki dan berkuasa di atas setiap yang dimilikinya.
Dan dia kudus, bersifat suci daripada sebarang kesilapan, kekurangan, ketidaksempurnaan. Tidak ada apa-apa yang negatif pada Allah. Tidak pernah menzalimi makhluknya. Tidak pernah kejam. Dia kudus, suci. Assalam, yang maha sejahtera, sentiasa mahukan kebaikan, kesejahteraan pada makhluk ciptaannya. Al-Mu'min, yang mengurniakan keamanan bagi mereka yang beriman kepadanya pasti. Al-Muhaimin, yang memelihara, subhanallah. Yang Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang maha keras kuasa. Al-Mutakabbir, yang maha memiliki kebesaran, keagungan. Ini sifat-sifat Allah SWT. Hanya Allah yang memiliki sifat ini, dan dia saja yang layak dengan nama-nama dan sifat-sifat ini. Maaf, nama-nama yang merujuk pada sifat dia. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Tidak ada suatu makhluk yang mempunyai sifat dan nama-nama seperti Allah Ta'ala. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah hanya layak pada Allah. Tidak boleh dimiliki oleh siapa-siapa. Kita tidak boleh letakkan kekuasaan mutlak memiliki segala-galanya kecuali hanya Allah. Tidak ada makhluk yang suci. Kita semua makhluk ada kesilapan, ada kekurangan. Tidak ada siapa yang menjamin keamanan dan kesejahteraan kecuali Allah SWT. Tidak ada yang maha besar, maha memiliki keagungan, kecuali Allah. Kita tidak boleh bersifat takabur. Kita tidak layak, kita makhluk, kita lemah. Walau apa pun kita tetap makhluk. Kita ada Allah, Al-Mutakabbir, yang memiliki segala kebesaran. Allah saja layak mempunyai sifat besar, adapun kita tidak. Kita hamba, makhluk. Sesama kita, khususnya kita tidak boleh membesarkan diri kita, apalagi nak melebihi, merasa besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maha suci Allah Taala sebarang penyekutuan. Tidak ada makhluk yang memiliki dan tidak ada makhluk yang layak memiliki atau mendakwa mempunyai nama-nama dan sifat-sifat seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran juga memperkenalkan sifat kebesaran dan keagungan serta kesempurnaan Allah Ta'ala melalui ayat-ayat berikut. Sepertinya antara sifat kebesaran Allah, Allah Ta'ala maha bijaksana lagi maha mengetahui. Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Contohnya kita lihat bagaimana Allah memperkenalkan satu-satu sifat dia. Sifat dia, kebesaran yang menunjukkan kebesaran dan ketinggian. Terlalu banyak ayat-ayat seperti ini. Dan dialah Allah Al-Qahir, yang maha keras, kekuasaannya begitu mutlak. Fauqa ibadi, terhadap sekalian hamba-hambanya. Tidak ada sesuatu pun yang boleh menandingi kekuasaan Allah SWT. Tidak ada sesuatu pun memiliki kekuasaan sebenarnya. Hanya Allah Al-Qahir, fauqa ibadi, wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang maha berkuasa ini, yang maha memiliki kekuasaan ini, dia itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi jangan bimbang, sebab kita ada Allah yang maha berkuasa, yang mutlak kuasanya pada kita. Kita tidak akan rugi, sebab yang berkuasa ini, Allah yang maha berkuasa ini, ke atas segala hamba-hambanya, ke atas kita ini, dia itu maha bijaksana lagi maha mengetahui, maha halus pengetahuan tentang kita. Jadi dia tidak akan sekali-sekali menyalahgunakan kekuasaannya kepada kita, sebab dia maha bijaksana. Orang yang tidak, makhluk yang tidak bijaksana seperti kita lah, apabila kita memiliki kekuasaan, kita jadi tamak, rakus, dan kita mungkin melakukan kezaliman. Adapun Allah maha suci daripada sifat-sifat itu. Dia maha berkuasa, namun dia maha bijaksana, dan dia maha halus pengetahuannya sehingga tidak mungkin menyalahgunakan kekuasaannya kepada kita hingga berlaku kezaliman terhadap makhluknya. Maha suci Allah. Allah tidak sekali-sekali bersifat seperti itu. Allah Al-Hakimul Khabir. Aman tak kita, tuan? Bila kita tahu Allah yang berkuasa mutlak atas kita, tapi dia tidak seperti makhluk yang sombong dan tamak, zalim dan kejam apabila mendapat kekuasaan. Kerana mereka zaluman jahula, makhluk yang zalim lagi jahil. Adapun Allah Al-Hakimul Khabir, yang maha bijaksana, yang pasti meletakkan suatu pada tempatnya kerana kebijaksanaannya dan pengetahuannya begitu terperinci, halus dan detail. Allahu Akbar. Alangkah beruntungnya kalau kita yakin akan nama Allah Ta'ala Al-Hakimul Khabir ini. Kita tidak akan bimbang, tak akan ada rasa takut dan duka cita, kerana kita ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
Yang mana Allah sebut lagi dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 9, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Allahu akbar. Allah itu bersifat yang maha mengetahui semua yang ghaib. Tidak ada makhluk yang tahu perkara ghaib. Ilmu kita sehebat mana pun sebagai makhluk, ilmu kita amat terbatas, amat terbatas. Tak mungkin mencakupi keseluruhan. Tak mungkin, sebab kita makhluk. Allah tak beri kita. Dengan ilmu yang begitu terbatas dan kecil pun kita dah sombong dan takabur. Kita dah boleh mendakwa satu yang tidak benar. Jadi tak layak sebagai makhluk diberikan semua ilmu. Hanya Allah memiliki ilmu. Apalagi pada perkara-perkara ghaib yang tidak dapat dilihat oleh panca indera kita, tidak dapat dikesan oleh panca indera kita, tuan-tuan dan puan-puan. Yakinlah, tidak ada makhluk yang tahu perkara yang ghaib ini. Dan pembicaraan tentang ghaib ini lebih detail lagi. Ada pembicaraan yang lebih detail. Kita tak tahu apa yang akan berlaku besok lusa. Bahkan apa yang akan berlaku beberapa minit selepas ini kita tak tahu. Kita tak tahu, kita mungkin merancang, tapi kita belum tentu boleh melakukan apa sebab kita tak ada ilmu ghaib. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Tadi nafsu madza taksibu ghadan. Tidak ada diri jiwa yang tahu apakah yang akan dia perolehinya besok melalui usaha dia. Kita merancang besok begini, tapi Allah Ta'ala punya perancangannya sebab dia lebih mengetahui. Dia yang tahu segalanya. Akhirnya perancangan kita mungkin tak berlaku tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita memang tak tahu. Jadi makhluk yang mendakwa, mereka tahu perkara ghaib, ini adalah makhluk yang batil. Manusia yang mendakwa tahu tentang perkara ghaib adalah makhluk yang lupa diri. Manusia yang lupa diri, yang merasa dirinya seperti Allah, ini adalah kesalahan yang besar, dosa yang amat besar. Tidak ada makhluk yang tahu perkara ghaib, tuan-tuan. Tidak ada. Jadi tolonglah jangan percaya dengan manusia yang mendakwa mengetahui perkara-perkara ghaib, boleh melihat perkara-perkara yang ghaib yang belum berlaku, yang tidak boleh diketahui, tidak diketahui, ilmunya tidak ada pada kita, yang hanya pada Allah. Dia mendakwa, dia tahu. Terlalu banyak dakwa-dakwi seperti ini sekarang, dan terlalu ramai pula yang begitu mudah terperdaya. Ini kerana akidah. Mereka tidak punya akidah. Yang bercakap itu tidak ada akidah, yang mendakwa dirinya tahu perkara ghaib itu tidak ada akidah, yang mendakwa dirinya boleh berhubung dengan perkara-perkara ghaib juga tidak ada akidah, yang mempercayai mereka juga orang-orang yang tidak punya akidah yang benar. Sebab itu mereka mudah terperdaya. Jadi Allah alimul ghaibi wa syahadah. Dia sajalah yang mengetahui perkara yang ghaib dan juga perkara-perkara yang nyata, yang nampak. Al-kabiru dialah yang maha besar. Al-muta'ali dialah maha tinggi. Allahu akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah SWT. Tidak ada yang maha tinggi kecuali Allah SWT. Siapa pun kita, tuan-tuan. Jadi kita semua manusia, kita bermuamalah dengan mereka berdasarkan kedudukan kita yang sama, iaitu sebagai hamba kepada Allah SWT. Tidak ada siapa yang boleh lebih tinggi rasa diri daripada yang lain. Tidak ada kelebihan pada Arab terhadap yang Ajam. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih kepada orang yang berkulit hitam. Tidak ada kelebihan bagi orang yang mempunyai harta yang kaya dengan orang yang miskin. Tak ada apa-apa kelebihan. Sebab kita semua hamba, makhluk. Yang maha tinggi, yang maha besar hanya Allah. Kenalah ini. Bila kita ada Allah, yakin beriman pada Allah yang maha tinggi, yang besar, kita akan sentiasa rasa aman dan selamat. Tapi bila kita kata kita yang maha tinggi, kita yang hebat, kita yang mulia, maka kita pasti tidak akan aman. Kerana kita tidak layak mempunyai sifat itu. Apabila kita meninggikan diri, menyombongkan diri, membesarkan diri kita, kita sebenarnya membuka pintu-pintu hasad, dengki, kebencian makhluk kepada kita. Maka tidak akan ada keamanan. Kerana Allah murka kepada kita, kita mengambil sifat kemuliaan dan ketinggiannya itu. Firman-Nya lagi dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 63. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah. Inna Allah latifun khabir. Alam tara, adakah tidak kamu melihat bahawa Allah dialah yang menurunkan, yang telah menurunkan daripada langit ma'an akan air. Fatusbihu, maka dengan air tersebut apa jadi? Jadilah bumi itu menghijau. Allahu akbar. Bukti yang jelas, kita boleh lihat perkara ini. Tak perlu bersusah payah kita nak kena jadi profesor, pakar, tak. Tak perlu pun. Kita boleh lihat bila hujan turun menyirami bumi yang kering, apa yang berlaku. Ketika saya berada di Mekah dulu,
belajar di sana. Di musim panas, kalau kita keluar daripada Mekah nak ke Madinah ke nak ke Jeddah, kita melihat padang pasir yang kering kontang, batu, bukit-bukit batu warna hitam. Tapi bila sampai musim sejuk dia lah, musim syita dia tu, musim sejuk dia pula, Masya Allah, padang pasir yang sebelum kita lihat pasir yang putih, bukit-bukit batu yang hitam bertukar menghijau. Allahu Akbar. Masa siap peralihan musim itu akan ada hujan, maka tumbuhlah rumput-rumput. Ya Allah, subhanallah, mukhbarah. Terbukti, kita tak perlu tuan-tuan habis masa nak menjadi pakar sangat dalam bab-bab ini. Allah bagi kita ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran daripada kejadian alam ini, satu yang boleh nampak, boleh kita lihat, mudah untuk membuktikan kebesaran Allah. Membuktikan betapa innallaha latifun khabir. Sebenarnya Allah itu maha halus pengetahuannya, maha detail, halus lagi maha mengetahui. Allah tahu hujan yang sama turun di atas bumi menumbuhkan berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan, berbagai bentuk warna. Air yang sama menyiram pohon yang sama, menyiram bumi yang sama, melahirkan menumbuhkan pohon yang berbagai-bagai. Air yang sama membasahi pohon-pohon yang berbagai itu, membuahkan buah yang berbagai-bagai. Begitu halus, detail, latifun, khabirun Allah SWT. Kita tak mungkin boleh buat, kita tak mampu tuan-tuan. Hanya Allah. Apa yang ada pada hari ini pada diri kita, ilmu untuk pengurusan pertanian ke apa semua tu, semuanya itu pun ilmu daripada Allah yang maha halus pengetahuannya. Yang diberikan pada kita tak banyak, sikit saja. Allahu Akbar. Dia sewajarnya orang-orang yang punya ilmu, Allah berikan ilmu, melihat kehebatan bumi ini, tanaman-tanamannya, hujannya, mataharinya, melihat kauniyah alam ini, mereka semakin melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, kebijaksanaan Allah. Ilmu pengetahuan Allah yang begitu hebat, bukan melihat pada kebesaran diri mereka. Oh, saya pakar ini, saya pakar ini. Akhirnya mereka buat kerosakan datang muka bumi ini. Apabila mereka lupa bahawa Allah melarang mereka buat kerosakan. Dengan ilmu yang ada ini, mereka mencipta berbagai-bagai perkara yang tidak original, yang apa dia panggil, sintetik. Mereka tamak untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang cepat besarnya, maka digunakan bahan-bahan kimia dan sebagainya. Dengan ilmu yang ada, mereka lupa bahawa apa yang Allah buat itu yang terbaik. Jangan lakukan kerosakan selepas Allah memperelokkan semuanya. Tapi bila mereka rasa ilmu mereka hebat, teknologi mereka ada hebat, mereka mengubah kehidupan tumbuh-tumbuhannya, binatang ternakannya. Akhirnya semua ini memberi kesan negatif kepada kehidupan mereka. Fasad, kerosakan yang daripada kerja tangan mereka sendiri. Tapi Allah SWT yang maha halus pengetahuannya, apabila dia melakukan sesuatu, semuanya yang terbaik dan indah untuk makhluk-makhluknya. Subhanallah, Allah maha halus pengetahuannya. Kita baru sedikit ilmu kita, sombongnya, takaburnya kita hingga lupa kepada Allah, dan kita melanggar perintahnya agar tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Firman-Nya lagi dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 116, Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul Arshil Karim. Maha tinggi Allah, Al-Malik, Raja yang sebenar-benarnya. Tak ada raja kecuali Allah. Tidak ada raja kecuali Allah. Ada siapa pun yang diberi panggilan raja atau ketua ataupun yang berkuasa, itu amanah. Itu bukan mereka. Gelaran itu semata-mata satu amanah, yang besar, yang akan ditanya besok di akhirat, yang akan ditanya oleh Al-Malik, Al-Malikul Haq. Allah akan bertanya, menyoal dan membalas kita apabila amanah yang diberikan pada kita dalam mengurus amanah terhadap hubungan kita di sama manusia ataupun apa saja di bumi ini. Allah yang Al-Malikul Haq akan mempersoalkan kita. Jadi jangan terlupa, jangan rasa tak kabur besar dengan gelaran raja yang kita miliki, kuasa yang ada pada kita. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak disembah kecuali dia. Al-ma'bud bil haq, yang berhak mendapatkan pengabdian, ibadah, ketaatan kepada Tuhan kecuali dia. Rabbul Arshil Karim, Rabb yang memiliki arasy yang mulia. Allah layak memiliki apa saja yang dikehendakinya. Jangan dipersoalkan.
Allah layak memiliki, mencipta apa sahaja yang dikehendakinya, apa sahaja. Kita tak ada hak sebab dia al-malikul haq, dia yang raja yang berkuasa. Hari ni kita kat dunia, kita baru jadi pemimpin, kita nak buat suka hati kita, kita rasa kita tahu apa nak buat, apa yang baik, padahal kita ni tidak ada apa-apa. Tapi Allah, dialah sebenarnya al-malikul haq, maka sebenarnya dia yang layak memiliki, melakukan apa yang dikehendakinya sebagai raja yang maha berkuasa. Jangan bimbang, jangan dipersoalkan. Allah SWT, dia mempunyai arasy yang mulia, itu hak Allah Ta'ala. Bagaimana rupa arasy, kenapa Allah nak arasy bertempat ke tak bertempat, itu bukan tanggungjawab kita. Kita tak ada hak nak memikirkannya. Itu tidak, bukan tuntutan untuk kita. Kita hanya dituntut beriman Allah, raja yang maha berkuasa ini, dia berhak memiliki apa saja, dia berhak mencipta apa saja. Tiada siapa yang menghalang, yang boleh menghalang kehendaknya, tiada siapa yang boleh menghalang apa-apa yang nak diciptakannya. Itulah keimanan. Kita tak perlu persoalkan. Kalau kita, raja kita ada istana, ada singgahsana, ya, itu makhluk, dia perlukan tempat, akan menyebabkan dia perlukan tempat dan sebagainya. Tapi Allah SWT maha suci daripada makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dia mempunyai arasy dan dia beristiwa atas arasy-Nya, yang menunjukkan ketinggian dan keagungannya sebagai raja yang sebenar. Itu hak dia. Kita tidak perlu mengetahui, nak bertanya macam mana Allah ada tempat, bila diciptanya, Allah dulu ke arasy dulu. Itu soalan-soalan sasat, batil, jahil. Persoalan kita, kita mesti beriman dengan apa yang Allah sebut. Dia memiliki arasy, dia beristiwa di atas arasy-Nya. Itu hak dia sebagaimana layak dengan kebesaran keagungannya. Sama sekali tidak mungkin serupa dengan makhluk. Kita makhluk, ya, perlu tempat untuk duduk, ruang dan sebagainya. Jangan letakkan ukuran itu pada Khaliq al-Malikul Haq, yang maha tinggi, yang maha hebat. Letakkan satu pada tempatnya, barulah kita akan berada di atas kebenaran. Jangan nak disamakan Allah. Dalam kita menafikan hak Allah memiliki arasy, hak Allah beristiwa di atas arasy, kita sebenarnya merasakan kita lebih pandai daripada Allah SWT. Kenapa kita letakkan makhluk sama seperti Allah? Orang yang menafikan sifat-sifat dan perbuatan Allah ini, mereka lah orang yang mentashbihkan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah min zalik. Adapun orang yang mengisbatkan nama, sifat-sifat, nama-nama, perbuatan-perbuatan yang Allah isbatkan bagi dirinya dalam Al-Quran dan juga melalui sunnah hadis Nabi SAW, mereka lah orang yang beriman dengan Allah dengan sebenar-benar keimanan. Jadi jangan jadi mulhid, orang yang menyimpang dalam urusan nama-nama, sifat-sifat dan nama perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah Allah Al-Malikul Haq, dia mempunyai arasy yang mulia. Baik, seterusnya kita lihat dalam surah Luqman, surah 31 ayat 16. Apa yang dikatakan oleh Luqman, yang dikekalkan Allah dalam firman-Nya, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Lihat bagaimana Luqman mengajar anaknya tentang betapa halus detailnya pengetahuan ilmu Allah SWT. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan, perkara, walaupun cuma seperti sebesar biji sawi. Besar mana biji sawi, tuan-tuan? Dan berada dalam batu benda itu. Biji sawi itu, perkara itu yang kecil itu, halus itu berada dalam batu. Atau ada di langit-langit yang tinggi. Atau ada di dalam bumi. Nescaya Allah akan mendatangkannya. Yakni akan menilai, menghitung, menghisapnya dan memberikan balasan pada perkara tersebut. Sesungguhnya Allah maha halus, latif, lagi maha mengetahui. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada satu pun yang tersembunyi daripada ilmu pengetahuan Allah SWT. Maha detail, halus. Sebab semuanya itu, sehalus-halus perkara yang kita nampak atau tak nampak, semuanya itu makhluk ciptaan dia. Pasti dia mengetahui ciptaan dia. Allah mencipta sesuatu dengan ilmunya dan kebijaksanaannya. Bukan macam kita buat satu benda pun, entah saya main buat je, akhirnya menyebabkan kerugian dan kerosakan pada kita. Kita sombong tak nak belajar, sombong nak bercerita tentang agama, nak melakukan amal ibadah tapi tidak mau belajar, tidak mau mengambil ilmu daripada sumbernya yang sebenar. Akhirnya kita beramal dengan amalan yang menyesatkan kita sendiri. Kita tak sedar. La yash'urun, la ya'lamun. Ayat-ayat Quran selalu menyebut tentang golongan yang tidak sedar. Mereka yang melakukan menyangka saja, mereka buat kerana seronokkan. Allah SWT maha suci daripada mencipta sesuatu tanpa ada tujuannya. Allah Ta'ala mencipta sesuatu semuanya bilhaq, dengan tujuan yang benar. Tak pernah Allah mencipta sesuatu itu sia-sia saja tanpa ada sebabnya.
kerana ilmunya yang begitu halus, detail. Masya Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi. Layaklah bagi Allah menyifatkan bagi dirinya apa saja sifat dan nama-nama, kerana dia mengetahui tentang dirinya. Baik. Firman-Nya lagi. Banyak lagi sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan perkara ini yang perlu kita halusi, yang kita beriman tanpa sebarang keraguan. Kita boleh ambil dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Sajdah umpamanya. Surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 6. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadah al-'azizur rahim. Yang demikian itu ialah Allah yang maha mengetahui segala ghaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Allahu Akbar. Allah maha perkasa lagi maha penyayang. Satu gabungan sifat yang begitu memberi keamanan kepada kita. Allah maha perkasa tapi dia maha penyayang. Keperkasaan Allah tidak akan menyebabkan kita teraniaya dan dizalimi. Lain dengan makhluk. Makhluk bila rasa dia hebat, dia perkasa, seringkali dia melakukan kezaliman dan menganiaya makhluk yang lain. Tapi Allah maha perkasa. Sifat keperkasaannya itu diselimut oleh sifat kasih sayangnya. Dia tidak pernah berlaku keras, menzalimi, menganiaya makhluknya. Walaupun dia berkuasa melakukan suatu kehendaknya, tapi Allah maha pengasih, maha adil, maha lembut kepada makhluknya. Sedangkan makhluknya sering melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang kemurkaannya, yang menyebabkan mereka layak diazab, ditimpakan musibah. Wallahu a'lam. Kalau kita tak faham juga, kita tak dapat rasa kebesaran Allah melalui ayat-ayat Allah ini, melalui firman-firmannya sendiri, dari mana lagi kita nak cari sumber untuk mengenal Allah SWT? Pastinya tidak ada. Hanya melalui wahyu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Firmannya lagi dalam surah Al-Hashr ayat 22. Walladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, alladhi yang la ilaha illahu, tiada ilah melainkan dia. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui, yang maha mengetahui segala ghaib dan segala yang nyata. Huwar rahman, dialah ar-rahman, dialah ar-rahim. Kenallah Allah sebagai ar-rahman, kenal Allah sebagai ar-rahim. Kepemurahan dan kasih sayangnya yang melimpah ruah. Firman-Nya lagi dalam surah At-Taghabun, surah 64 ayat 18. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Allah dialah yang maha mengetahui segala ghaib dan yang nyata. Yang nyata. Al-Aziz, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu ayat-ayat yang kita kongsikan yang menceritakan tentang ketinggian, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan Allah, keperkasaan Allah SWT, kasih sayangnya. Dan ada lagi, Allah memperkenalkan kepada kita melalui firman-Nya bahawa Allah Ta'ala yang maha kaya itu tidak memerlukan apa jua. Kekayaannya itu menyebabkan dia tidak berhajat, tidak memerlukan apa jua daripada makhluknya yang ada di alam semesta ini. Dialah maha penyantun lagi, maha mulia, maha kaya lagi, maha penyantun. Allah yang maha kaya, dia tidak memerlukan apa-apa pun. Kita akan lihat beberapa ayat yang menunjukkan betapa hebatnya Allah ini. Dia maha kaya, dialah sebenarnya yang maha kaya. Tidak ada yang kaya melainkan dia. Al-Ghani dalam bahasa Arab, kaya terjemahan kita. Ghani ini maknanya tak berhajat kepada apa-apa. Cukup segala-galanya dia. Dia yang menjadikan segala keperluan untuk yang lain. Atau Ghani. Al-Fakir yang berhajat, yang memerlukan pada yang lain. Allah Ghani, dia maha kaya. Dia memiliki segala-galanya dan dia maha penyantun dengan segala yang dimilikinya. Itulah ayat-ayat yang kita akan dengar sebentar lagi. Antaranya surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Kata-kata yang baik dan keampunan, kemaafan jauh lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan penerima. Dan Allah itu sebenarnya maha kaya lagi maha penyantun. Allah tak perlu kita membantu makhluk dia. Allah tak perlu. Allah maha kaya. Allah memerintahkan kita untuk kita diberikan ganjaran kebaikan daripada dia dengan apa? Dengan membantu saudara kita yang kurang, yang berkeperluan. Allah tidak memerlukan kita.
Kita perlukan Allah. Allah Maha Kaya. Dia tak berhajat pada kebaikan kita, perbuatan baik kita. Allah suruh kita, Allah menetapkan kita melakukan perbuatan baik seperti sedekah ini untuk diberikan pada kita kebaikan-kebaikan yang lain, yang berganda-ganda, yang besar dan banyak. Jadi apabila kita melakukan perintah Allah tapi melakukan dengan perkara yang dilarangnya, kita membantu bersedekah tapi dengan menyakiti orang yang menerima bantuan kita itu, maka Allah tidak sekali berhajat dengan kebaikan yang kita buat. Jangan fikir Allah berhajat pada kita yang berhajat pada Allah. Dia itu Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Tidak menyebabkan kaya itu menyebabkan dia berlaku tidak adil pada orang yang memerlukan, pada makhluk yang memerlukan. Kita baru sedikit rasa kaya, kita rasa hebat dah. Kita kadang-kadang menyakiti hati penerima, memandang remeh, menghina orang-orang yang memerlukan pertolongan daripada kita. Ini satu sifat yang amat dibenci Allah Ta'ala. Allah memberitahu kepada kita, dia yang Maha Kaya ini, yang memiliki segala-galanya, yang tidak memerlukan apa-apa pun. Dia Halimun, Maha Penyantun. Subhanallah. Marilah kita sama-sama jadi orang yang penyantun sesama manusia, sesama insan. Firman-Nya lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Sekali lagi di hujung ayat ni, dan begitulah kebanyakan ayat-ayat Allah akan gabungkan dua sifatnya, menunjukkan perbuatannya, ketinggiannya. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian daripada apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Semuanya itu Allah bagi. Usaha kita pun yang bagi kekuatan untuk berusaha, Allah yang bagi. Allah sediakan kita akal, fikiran, tenaga, badan, anggota untuk kita berusaha. Dan Allah juga yang mengeluarkan hasil-hasil daripada bumi dengan kasih sayang, rahmat dan bukti kekayaan dan keagungannya. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata. Sifat yang amat tercela, memberikan sesuatu yang tidak ada nilai, yang kita sendiri tidak mahu, diberikan kepada orang yang memerlukan. Kita dianjurkan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita sama-sama rasa kegembiraan, untuk memenuhi keperluan setiap antara kita. Dan ketahuilah, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, Allah itu Maha Kaya. Dia memiliki segala kekayaan, tetapi dia juga Maha Terpuji, Maha Hamid. Dia hanya memilih yang terbaik. Dia memberi kita yang terbaik. Allah jadikan kita sebagai makhluk yang terbaik. Dia berikan kita yang baik. Dia suruh kita ambil yang terbaik. Allah tu, innallaha tayyibun yuhibbut tayyib wa la yaqbalu illa tayyib. Allah itu Maha baik, yang terpuji dan maha baik. Dia suka menyintai yang terbaik dan dia tidak menerima kecuali yang terbaik. Lihat, sebagai makhluk kepada yang maha baik, kenapa pula kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik? Kenapa kita memilih sesuatu yang tidak baik untuk diberikan kepada orang lain, sedangkan kita pun tidak mahu mengambilnya? Itu antara peringatan. Dan kita juga boleh ambil melalui firman Allah dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 97. Allah SWT firman, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di hujung ayat tersebut. Dalam cerita ayat ini berkaitan dengan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dan bagi Allah kepada manusia ada satu kewajipan, iaitu mengerjakan haji di bait di Makkah, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang ada keupayaan kemampuan untuk ke sana. Wa man kafara, siapa yang sudah ada kemampuan tapi dia engkar, tidak mahu mengerjakan haji, fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, tak berhajat pada kita. Allah tak berhajat kalau kita mesti kena datang buat haji. Kalau tak datang, semua tak mahu pergi buat haji pun, tidak kurang sedikit pun kekayaan, kebesaran, keagungan Allah Ta'ala. Sebab dia tidak, dia Maha Kaya daripada alam semesta ini. Dia tidak berhajat. Maha Kaya bermakna tidak memerlukan suatu apapun yang ada di alam ini. Tidak ada sesuatu pun yang akan menggugat keadaannya. Jika semua manusia tidak mahu mengerjakan haji di Baitullah, tidak akan terkurang sikit pun. Hari ini kita lihat bagaimana ujian yang menyebabkan tak ramai yang mengerjakan haji. Adakah itu mengurangkan keagungan dan ketinggian Allah? Maha suci Allah. Allah tetap maha tinggi. Yang rasa ruginya kita lah tak dapat buat ibadah, ibadah yang istimewa, yang banyak ganjaran dan kebaikannya.
Ruginya pada kita, Allah tidak akan rugi sebab dia maha kaya. Dia tidak berhajat kepada kita, dia tak berhajat pada alam semesta ini. Dan banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita kongsikan ayat-ayat mengenai sifat Allah yang maha kaya, yang tidak memerlukan alam ini. Jangan sekali-kali kita pula merasa sombong dan takabur masa kita segala-galanya cukup, segala-galanya kita tak perlu pada Allah. Kita memerlukan Allah. Kita fakirun, kita lah fakir, Allah lah ghani. Siapa pun kita, jutawan, bilioner, kita fakir di sisi Allah Ta'ala sebab kita masih memerlukan. Kita perlukan wang itu untuk menjadi jutawan. Allah tak perlu wang. Kita perlukan makhluk lain untuk membantu kita untuk kekayaan kita. Namun Allah maha kaya, maha esa dan tidak memerlukan pada suatu apapun. Itulah perkongsian hari ini. Bagaimana Allah memperkenalkan tentang dirinya yang maha kaya, tidak berhajat pada makhluk di alam ini. Sekadar ini saja perkongsian. Semoga apa yang dapat kita kongsikan pada hari ini benar-benar dapat mendekatkan kita melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya, ketinggiannya. Jauhilah apa jua perbuatan-perbuatan mulhid, penyimpangan pada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Sekadar ini saja. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.